Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmatnya kita dapat datang solat fardu maghrib secara berjemaah. Sepatutnya kuliah pada malam ni disampaikan oleh orang lain, tetapi disebabkan tidak ada asatizah yang dapat hadir pada malam ni, saya diminta untuk gantikan kuliah saya pada hari esok, diawalkan kuliah berkitab iaitu kitab Midrajul Fawatih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih. Kuliah berkitab kita sepatutnya pada hari Ahad dibawa kepada hari ini, dan kuliah saya pada hari esok hari Ahad insya-Allah akan digantikan oleh Ustaz Aziz Saleh insya-Allah, sebab beliau tak dapat datang pada hari ini. Alhamdulillah, kita sambung lagi hadis yang ke-193 Kitabul Ilm, muka surat 484 daripada sambungan daripada minggu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Muttafaqun alaih. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan menjadikan dia faqih. Dia faham, kefahaman dalam agama. Aku ialah orang yang membahagikan dan Allah lah zat yang memberi. Jadi apa kaitan yang Rasulullah sebutkan aku orang yang membahagi, Allah zat yang memberi? Dan hadis ni ialah menyebut tentang Allah bagi kefahaman dalam agama pada orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah bagi dia faham agama. Yang bagi siapa dia? Allah. Dan yang membahagikan tu Nabi. Maksud dia, faham dalam agama ni adalah mesti dalam ruang ringkup hadis, ruang ringkup petunjuk daripada Rasulullah. Memang ada orang yang dia baca Quran, dia faham Quran dan dia salah tafsir, dia salah ertikan, sehingga apa yang dia buat tu bertentangan dengan apa yang Rasulullah ajar. Sedangkan tafsiran kepada Al-Quran itu adalah amalan Rasulullah, hadis Rasulullah, apa yang diberitahu oleh Rasulullah. Tak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum amrain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnatan nabiyyi, yang mana kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh pisahkan kedua-duanya ini. Al-Quran perintah Allah secara mujmal dan Al-Hadis ialah perintah Allah
secara khusus, dijelaskan secara lebih detail dan khusus. Jadi di sini makna dia, faham dalam agama pun mestilah di dalam ruang lingkup yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faqih dalam agama, makna dia sangat luaslah. Satu orang yang faham ilmu fiqh dan faham kehendak Allah. Kalau daripada sudut tasawufnya, faqih dalam agama ni, dia faham apa yang Allah inginkan untuk dia, iaitu Allah nakkan kita semua dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau daripada sudut ilmu fiqahnya, orang yang tahu halal dan haram. Kalau daripada sudut akidahnya, faqih dalam agama ni orang yang tahu akidah yang betul dan akidah yang salah dan akidah yang sesat. Jadi merangkumi faqih dalam agama ni keseluruhannya, semuanya sekali. Jadi selalunya apabila kita sebutkan tentang fiqh, ia merujuk kepada satu bidang ilmu yang khusus, iaitu ilmu fiqh. Dalam hadis ni, faqih maksudnya ialah kefahaman agama yang umum. Mana dia bersifat umum. Fiqh pun ia, dalam sudut akidah pun ia, dari sudut tasawuf pun ia. Dan kefahaman yang benar tu ialah kefahaman yang mana berpandukan kepada sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat. Di zaman Nabi SAW tiada lagi pengkhususan ilmu fiqh. Khusus ilmu fiqh ni tak ada. Semua hadis Quran belaka zaman Rasulullah. Selepas daripada zaman Rasulullah, ulama-ulama telah mengkaji al-hadis al-Quran dan mereka telah mendalaminya dan telah membahagi-bahagikan ilmu ni kepada beberapa bahagian yang besar. Antaranya daripada sudut akidah, daripada sudut fiqh. Akidah ni masalah hati kita. Apa pegangan kita? Keyakinan kita terhadap Allah SWT, terhadap Rasulullah, akidah. Dan juga masalah fiqh, iaitu amalan-amalan kita. Mana satu yang halal, mana satu yang haram, mana satu perintah Allah, dan bagaimana cara melaksanakan perintah Allah. Dan ia mengandungi, dalam fiqh ni mengandungi beberapa ruang lingkupnya, iaitu wajib, sunat, harus, makruh, haram, sah, batal. Dia merangkumi perkara-perkara ni, iaitu ilmu fiqh. Hukum ni apa? Wajib ke? Sunat ke? Hukum ni apa dia? Makruh ke? Haram ke? Hukum ni apa? Harus. Jadi dia punya peringkat tu. Sah dan batal. Hukum ni apa dia? Sah ke buat? Batal ke? Apa ke? Jadi dia ada. Buat macam ni macam mana? Sah ke ia? Batal ke? Jadi itu ruang lingkup dalam amalan ilmu fiqh. Dan juga ada satu lagi cabang, iaitu ilmu tasawuf. Tasawuf ni, ilmu tasawuf bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah, nak membersihkan hati, nak bersihkan hati, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila akidah tu dah betul, amalan fiqh pun dah betul, maka kita perlu mendalami ilmu tasawuf untuk kita mendekatkan diri dengan Allah dan buat persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zaman Rasulullah ni tiada pengkhususan lagi ilmu fiqh. Maksud faham agama di sini ialah bagaimana untuk melakukan sesuatu perbuatan atau sesuatu perkara mengikut kesesuaian tempat dan masa. Makna dia, kita tahu mana satu perintah Allah, mana satu larangan Allah. Itu satu. Mana dia satu orang yang memahami mana satu perintah Allah dan mana satu larangan Allah. Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala pula, tahu perintah Allah tu kita dapat tahu yang mana patut
kita dahulukan, yang mana patut kita kemudiankan, mengikut mana yang lebih utama. Sebagai contoh, satu orang dia pergi kerja cari rezeki yang halal. Memang kerja tu satu ibadah, cari rezeki yang halal tu satu ibadah. Betul, ya, memang betul. Cari rezeki yang halal. Jadi kerja tu bagus, rezeki yang halal pun bagus, itu memang dituntut. Tapi semasa sibuk bekerja, tiba-tiba azan dilahongkan. Jadi dia tak bolehlah kata, aku ni buat perintah Allah ni, aku buat perintah Allah ni, lepas tu dia tak pergi solat. Betul ke macam tu, tuan-tuan? Ini maksud dia. Kita tahu bila adanya bertemu dua perintah Allah, maka kita tahu cari rezeki yang halal ni juga perintah Allah, sebab kena menjaga keluarga. Dan juga kita pergi solat tu pun perintah Allah. Tapi pada ketika itu, perintah yang menjadi takaza, mana dia yang menjadi tuntutan, yang menjadi kehendak agama, yang menjadi tuntutan pada masa itu apa? Segera pergi tunaikan solat. Kenapa? Jika kita lihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha beritahu, Rasulullah bila duduk bersama keluarga, bila azan dilaungkan, Rasulullah akan menjadi seolah-olah dah tak kenal lah ahli keluarga dia siapa dia. Nabi akan terus berubah muka dan buat persiapan untuk pergi menunaikan solat. Satu orang sahabat, dia tengah sibuk buat rumah, satu ketui batu lagi nak letak. Tiba-tiba azan dilaungkan. Padahal nak letak tu boleh je, tapi dia tinggalkan juga. Kenapa? Dia kata, aku tak nak. Aku ni dianggap oleh Allah SWT membesarkan rumah ni, batu ni lebih daripada Tuhan, lebih daripada Allah. Jadi inilah ilmu yang ada pada sahabat. Mereka tahu dalam perintah Allah ni mana patut didahulu, mengikut kesesuaian, mengikut tempat, mengikut masa. Setiap umat Islam ni kena tahu perkara ni. Sebagai contoh, satu orang yang mana Allah Ta'ala berikan kepada dia harta yang banyak, dan di sekelilingnya ada orang yang memerlukan, ada tempat-tempat yang memerlukan, maka dia tahu di mana harta ni, apa dia yang patut, amalan yang utama yang dia perlu buat pada masa itu, iaitu dia perlu bersedekah dan berinfak, berwakaf pada tempat yang sepatutnya. Cukup nisabnya tahunan, dia perlu apa? Mengeluarkan zakat, bayar zakat. Satu masa nanti apabila adanya seruan untuk berjihad, maka dia tahu ni kena pergi. Sampai masa ni dah. Kan? Ada masanya umat ramai jauh daripada Allah. Maka perlulah memikirkan bagaimana kita nak meramaikan masjid. Sekarang ni kita tahu berapa ramai lagi orang tak datang ke masjid. Jadi kena fikirkan macam mana semua umat Islam ni dapat kembali macam mana zaman Rasulullah, macam mana orang dapat datang ke masjid. Jadi tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia mengikut kepada kehendak Allah pada satu-satu masa itu. Kehendak Allah pada satu-satu tempat. Jadi inilah yang kita katakan faham agama, maknanya faham kehendak Allah. Agama ni agama Allah, faham kehendak Allah. Hendak melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu perkara, mengikut kesesuaian tempat dan mengikut masa-masa yang tertentu. Mengikut kesesuaian tempat dan mengikut masa-masa yang tertentu. Satu orang yang mana padanya dah sampai seruan untuk pergi haji, jadi kota dah sampai, dah kena panggil, maka dia pun Allah Ta'ala bagi rezeki lebih. Lepas tu dah tak ada apa saja. Jadi apa dia kena buat? Maknanya pada ketika itu dia kena menunaikan seruan Allah. Kena pergi haji. Kan? Maknanya di sini faham tempat, masa, kan? Kalaulah di satu tempat tu contohnya ramainya orang-orang yang jahil, orang yang tak tahu agama, maka apa kehendak Allah pada ketika itu? Maka buatlah kelas-kelas pengajian, kelas-kelas agama.
Supaya apa? Supaya ramai orang yang dapat faham agama. Jadi di sini memahami apa yang Allah Ta'ala inginkan, melakukan perbuatan perkara mengikut kesesuaian dan masa. Sebagai satu contoh, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, satu hari dia bersafar dengan satu orang muridnya, iaitu Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih. Imam Abu Hanifah ni, beliau ni ada dua orang murid yang kanan. Beliau ni ada dua orang murid yang paling kanan sekali, yang mana menjadi penerus kepada mazhab Hanafi sekarang ni. Ini pada zaman dulu lah. Dia ada tiga imam besar. Satu Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih menjadi pengasas mazhab, dan bersama Imam Abu Hanifah ada dua lagi anak murid dia dan merangkap pengganti dia, iaitu pertama Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih dan juga Imam Muhammad Asy-Syaibani. Jadi dua imam ni yang mana tersohor. Dan imam kita, Imam Syafi'i, sempat berjumpa dengan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Imam Muhammad ni dia muda sikit. Imam Abu Yusuf dengan Imam Hanifah ni dia tua, dia sebaya. Imam Abu Yusuf ni dia muda. Dan dalam Imam Abu Hanifah punya fiqah pun kadang-kadang pendapat Imam Abu Hanifah ni dia sependapat dengan Abu Yusuf. Kadang-kadang pendapat Imam Muhammad sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang tiga-tiga sependapat. Kadang-kadang Imam Abu Hanifah pendapat dia lain, Abu Yusuf dengan Imam Muhammad ada satu pendapat yang lain. Dia ada istilah-istilah yang digunakan tu. Sama ada istilah tarafain, syaikhain, ataupun sahibain. Sahibain pendapat Imam Abu Yusuf beserta dengan Imam Muhammad, iaitu dua orang sahabat rakan seperguruan, maksudnya sahibain. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf dipanggil syaikhain, sebab Imam Abu Hanifah dengan Imam Yusuf persamaannya adalah mereka ni umurnya lebih kurang sebaya. Dipanggil syaikhain, dua orang yang tua. Dua orang ni syaikhain. Ataupun satu lagi tarafain. Tarafain maknanya daripada dua sudut. Tarafain, tarfun wahid, iaitu apabila Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad Asy-Syaibani pendapat dia sama pada ketika itu, Imam Yusuf pendapat dia lain. Ini silsilah mazhab Hanafi sikitlah. Jadi ini sebagai satu contoh, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih satu hari dia bersafar dengan anak murid dia, iaitu Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih. Kemudian untuk melaksanakan solat subuh, mereka terlewat, mungkin tertidur ke dalam sebab penat keletihan dan sebagainya. Bila sedar tengok waktu tu dah hampir nak habis, ada lagi masa subuh tapi waktu dah habis, lagi dah cerah dah. Maka Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih telah meminta anak muridnya, iaitu Imam Abu Yusuf, untuk menjadi imam solat, untuk mengimami solat. Dan di dalam solat fardu subuh, bacaan yang sunnah ialah membaca tiwalul mufassal. Di dalam solat fardu subuh, sunnah untuk membaca surah-surah yang panjang, iaitu tiwalul mufassal. Maksud tiwalul mufassal ialah daripada surah Hujurat sehinggalah surah Al-Buruj. Daripada surah Al-Hujurat sehinggalah surah Al-Buruj. Ini ialah surah dipanggil Tiwalul Mufassal. Dalam Quran ia dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama ialah Sab'ut Tuwal. Sab'ut Tuwal, 7 surah yang panjang di awal-awal Quran sampai surah Al-Anfal, Al-A'raf. Jadi makna tu 7 surah yang panjang. Lepas tu Mi'in. Surah Sab'ut Tuwal ni dia menyamai kitab Taurat. Lepas tu Mi'in surah yang mengandungi lebih kurang 100 ayat. Selepas Tiwalul Mufassal tu Mi'in ini dia menyerupai Injil. Selepas tu Mathani ialah surah-surah yang mana ayat-ayat ni tu ada banyak berulang-ulang. Kisah-kisah yang berulang-ulang, surah Mathani.
Ia menyerupai kitab Zabur. Dan bahagian terakhir daripada Quran iaitu bermula daripada surah Al-Hujurat sehinggalah surah An-Nas. Maka ia dipanggil mufassal. Dan mufassal ini pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kurniaan Allah khusus daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah-surah yang khusus untuk Nabi yang mana di dalam Quran yang mana ia tidak sama dengan surah-surah yang lain, tidak menyamai special lah untuk Nabi, yang mana tidak menyamai dengan kitab-kitab yang terdahulu. Dan dalam tiwal mufassal pula ni dia terbahagi dalam mufassal pula dia terbahagi kepada tiga. Tiwal mufassal, awsatul mufassal dan qisarul mufassal. Tiwal mufassal ni ialah surah mufassal yang panjang. Mana je daripada surah Al-Hujurat hingga surah Buruj. Lepas tu awsatul mufassal bermula daripada selepas surah Buruj. Surah apa? At-Tariq kan? Sehingga surah Al-Lail. Awsatul mufassal, maknanya surah mufassal yang sederhana panjang. Dan bahagian terakhir daripada Wadduha ke bawah ni, Wadduha ke bawah sampai An-Nas dibagi kisar mufassal, iaitu surah mufassal yang pendek. Bahkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga selama hampir 10 tahun Rasulullah mengimami solat di Masjid Nabawi, sahabat Nabi mereka memerhatikan bacaan-bacaan Rasulullah. Dan sahabat Nabi mendapati kebiasaannya atau kebanyakannya Rasulullah akan membaca surah Tiwal al-Mufassal di dalam solat subuh. Maknanya solat subuh ni memang Nabi biasa baca panjang. Tiwal al-Mufassal ni standardnya satu rakaat ni satu muka surat lah. Satu muka surat, dua muka surat lah. Standard dia. Tiwal al-Mufassal. Cuma pagi Jumaat Rasulullah biasa baca surah Sejadah. Ini sunnah. Kalau pagi lain pun, subuh yang lain pun Rasulullah baca surah yang panjang. Tiwal al-Mufassal. Dan solat Isya, Zuhur, Isya biasa Rasulullah akan membaca surah apa? Awsat al-Mufassal, surah mufassal yang sederhana. Dan Qisar al-Mufassal biasa Rasulullah membaca dalam solat Maghrib. Mana dia? Solat Maghrib ni sunnah bacaan dia pendek. Tak perlu baca panjang-panjang. Isyak tak apalah baca panjang sikit. Subuh boleh panjang. Okey. Jadi ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Jadi oleh kerana masa terlalu singkat, pada masa itu Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih bersafar dengan Imam Abu Yusuf, dan Imam Abu Yusuf telah mengimami solat. Jadi masa terlalu singkat, maka Imam Abu Yusuf rahmatullahi alaih telah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baca, kalau biasa baca surah Falaq, surah An-Nas ni 3 kul. Dia baca solat waktu solat Maghrib ya. Tapi baca masa subuh. Baca masa solat subuh. Pada ketika itu Imam Abu Yusuf membaca menjadi Imam Abu Hanifah suruh Imam Yusuf jadi imam, dan dia jadi imam. Imam Abu Yusuf baca Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama solat subuh, Qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua solat subuh. Padahal sepatutnya nak solat subuh baca surah panjang kan. Setelah selesai solat, maka Imam Abu Hanifah telah memuji perbuatan Imam Abu Yusuf tu dengan berkata, Abu Yusuf tafaqqah. Imam Abu Yusuf, awak telah faqih, awak telah faham. Abu Yusuf, awak telah faqih dan awak telah faham. Awak telah faqih dan awak telah faham. Maksud dia di sini, disebabkan masa yang singkat, maka surah yang pendeklah lebih sesuai. Memanglah sunnah Nabi semayang subuh baca surah yang panjang. Tapi kalaulah ada sebab-sebab ni yang kata faham agama ni daripada sudut fiqh.
daripada sudut fiqh. Faham agama daripada sudut fiqh. Mana dia faham? Macam mana faham tu? Mana dia bila memanglah solat subuh tu sunat baca dia panjang. Tapi bila waktu dah nak habis, langit dah cerah, musafir lagi, faham-faham lah maksud dia. Janganlah baca panjang-panjang. Waktu solat nak habis, takkanlah bagi salam matahari dah naik pun. Jadi faham-faham. Jadi baca solat ringkas-ringkas. Benda ni pun sama juga tuan-tuan. Kalaulah macam kita ni pergi musafir, kita solat dekat RNR sebagai contoh. Lepas tu tengok surau tu dah lah kecil. Lepas tu tengok orang beratur panjang nak solat, yang menunggu-nunggu tengah ambil wuduk pun ada. Jadi kalau keadaan dia macam ni, tengok orang ramai, kita kena faham. Makna dia, kita solat ringkas-ringkas. Nak solat sunat ni kita boleh masuk dalam kereta, solat dalam kereta pun tak apa. Solat kat luar pun tak apa. Boleh solat ringkas-ringkas, solat fardu ni. Bahkan lepas solat tu doa ringkas tu kita bangun. Tak perlulah kita nak duduk berwirid panjang-panjang, berzikir panjang-panjang. Ni orang lain duduk tunggu kat belakang nak solat ni. Ni kalau buat macam ni maknanya tak faham. Kita kena faham situasi peka situasi. Dan benda inilah sunnah sebenarnya. Memahami keadaan situasi semasa ni juga satu sunnah. Satu sunnah. Kadang-kadang orang kata kita ikut sunnah, tetapi ada masa-masa tertentu tak perlu ikut sunnah. Faham tak? Tapi yang sebenarnya ialah, ada orang kata kita ikut sunnah, tapi ada masa-masa tertentu tak perlu ikut sunnah. Sebenarnya itu tak tepat lagi. Sebenarnya kita ikut sunnah dan juga memahami keadaan situasi tertentu itu juga adalah sunnah. Memahami situasi adalah juga sunnah. Macam ni, waktu dah lewat, maka Imam Yusuf dia baca pendek. Sembahyang subuh baca pendek. Padahal tak pernah pun baca qul a'udzu falaq wa a'udzu binnas dalam sembahyang subuh. Tapi sebab situasi. Jadi itu juga, memahami situasi juga adalah sunnah. Contoh kalau situasi semasa kita kan, situasi semasa waktu subuh tu lewat. Waktu subuh tu lewat. Waktu subuh ni kadang panjang kalau lewat. Kalau panjang tak apa, baca dulu surah Sejadah, surah Al-Insan kan. Tapi kadang-kadang waktu subuh ni lewat. Bila subuh pukul 6 lebih, iqamat pukul 6.20 baru nak qamat. Jadi masa tu tak perlulah baca surah Sejadah. Sebab kadang-kadang makmum ni dia ada yang nak pergi kerja. Jangan pula sebab baca panjang sampai orang tak datang sembahyang subuh. Sebab kata imam baca panjang, dia tak mau sembahyang kat masjid kan. Jadi maknanya kena faham situasi itu. Bacalah yang pendek sikit, yang lebih ringkas, yang lebih mudah. Memahami situasi ini juga adalah satu sunnah. Dalil dia, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memendekkan solat. Memendekkan solat maknanya solat macam biasa, cuma meringkaskan solat. Mana kata tidak baca panjang, dan juga meringkaskan, cepatkan sikit solat. Kerana semata-mata apabila solat tu tengah ditunaikan, ada satu orang bayi duduk di tempat wanita solat, menangis tak henti-henti. Ini berlaku di zaman Nabi. Tengah-tengah solat, tiba-tiba ada satu wanita dia bawa bayi, dia tunaikan solat di masjid, dan anak dia menangis tak henti-henti. Jadi Rasulullah risau takut menimbulkan fitnah ataupun ujian kepada ibu bayi ini. Pernah berlaku sekali. Dan Rasulullah ni yang jadi imam ni telah meringkaskan solat bagi dia. Jadi kenapa? Mana dia memahami keadaan situasi itu juga adalah merupakan satu sunnah yang dituntut. Jadi seperti inilah juga Imam Abu Hanifah, apabila setelah selesai solat, beliau telah memuji Abu Yusuf bahawasanya awak telah menjadi faqih. Sebab apa? Sebab dah faham situasi. Saya saja tolak awak jadi imam, nak tengok faham ke tak faham. Rupanya alhamdulillah dah faham dah. Faqih dah. Faham dah. Maksudnya yang baca surah panjang ni pada ketika mana? Ketika waktu biasa je. Tapi kalau kata waktu dah lewat, ada sebab-sebab tertentu, musafir lagi, maka pada ketika itu ringkaskan bacaan. Ringkaskan bacaan.
Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Di sini menjelaskan aku ialah orang yang membahagikan dan Allah lah zat yang memberi. Iaitu Nabi sebagai orang yang membahagikan ilmu. Nampak ni? Nabi yang membahagikan ilmu. Allah yang memberi taufik untuk buat, untuk amalkan ilmu tu. Tapi ilmu tu daripada Nabi. Makna dia ilmu yang betul dan tepat adalah mesti melalui cara dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan faham agama ikut kepala otak kita sendiri. Tidak, tapi memahami agama ikut apa yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah lah yang memahamkan kamu, yang memberi kamu faham. Tapi yang membahagikan ilmu itu siapa? Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti daripada Rasulullah ilmu itu. Makna yang lain ialah Allah yang terus memberi dan akan terus membahagikan di sini ialah istimrar, secara berterusan. Hadis yang seterusnya, manusia seperti lombong-lombong yang berharga. Apa maksud ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'adin ka ma'adinid dhahab wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu." Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu adalah lombong seperti lombong emas dan perak. Orang yang terbaik dalam kalangan mereka pada zaman jahiliyah ialah orang yang terbaik dalam kalangan mereka pada zaman Islam apabila mereka faqih, bila mereka mengetahui, bila mereka memeluk Islam. Memang tidak dapat dinafikan tuan-tuan, di zaman Rasulullah, zaman sahabat, memang ada kabilah-kabilah zaman Nabi yang memiliki amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang khusus, yang mana amalan tersebut ia tidak bertentangan dengan Islam. Memang ada. Antaranya memuliakan tetamu, membantu rakan-rakan dalam kesusahan, berani berjihad. Ini amalan-amalan yang baik. Jadi apabila mereka memeluk Islam, maka Rasulullah minta amalan-amalan yang baik yang mereka telah buat pada zaman jahiliyah ini diteruskan. Bukan ditinggalkan, diteruskan. Semua bila dah Islam, apa yang mereka buat tu dikira sebagai pahala bila mereka beriman kepada Allah. Jadi manusia ni seperti lombong emas dan perak. Maknanya bila kita lihat lombong emas ni, manusia ni pada diri mereka ni ada kebaikan. Ada kebaikan. Walaupun kadang-kadang nak dapat kebaikan tu susah, tapi apabila dengan Islam mereka dapat mengeluarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka. Ada sifat-sifat yang baik. Manusia ni kita tak nafikan ada sifat-sifat yang baik. Yang penting mesti beriman. Beriman. Ada di kalangan orang bukan Islam, dia suka bantu orang, suka tolong orang susah, tapi sayang tak beriman, rugi. Sebab apa? Segala kebaikan tidak dikira. Tapi bila dia dah Islam, amalan yang dia suka tolong orang, bantu orang susah tu diteruskan, maka dia dikira sebagai pahala. Masya-Allah. Jadi sebagaimana ada berbagai-bagai jenis lombong. Kalau kata lombong ni macam-macam. Ada lombong emas, ada lombong perak, ada lombong besi. Apa lagi lombong? Segala macam lombong ada. Lombong emas, lombong perak, lombong besi, segala macam lombong. Kesemua jenis lombong ini tidak sama. Semua jenis lombong ni tak sama. Jika sekilo jongkong emas 999, harganya 152,000. Ini harga bila ni? Ni harga saya rasa 5 tahun lepas ni, 10 tahun lepas kot masa pergi kitab ni di Karang. Kalau sekilo 152,000, makna dia 1 gram RM152. Ni harga dulu. Sekarang ni rasa kurang-kurang 250. Lebih kurang lah. Dia naik 270, turun 250.
Mungkin 5-10 tahun lepas tu ya 160 boleh dapat, 150, 160. Jadi kalau sekilo 152,000 ni dulu. Sekarang katalah 250,000 sekilo emas, harganya 250,000, suku juta. Emas didapati di dalam tanah. Emas didapati di dalam tanah setelah ditapis dan diproses. Makna dia emas ni asalnya duduk dalam tanah, tapi proses nak ambil emas ni bukan senang tuan-tuan. Payah. Perlukan air yang banyak, nak kena tapis. Lepas tu bila dapat emas tu tak boleh jual, kena proses dulu. Sebab tu harga dia mahal. Nak dapat pun susah. Orang yang pakar emas ni, dia pergi tengok tanah tu, dia tahu nah sini tempat ni ada jalur-jalur dia. Dia ada benda jalok-jalok dia lah. Tapi nak jadi lumbung emas ni payah dah sekarang ni. Sebab apa? Sebab peraturan kerajaan, galian-galian ni semua bilik kerajaan lah. Salah di sisi undang-undang. Kecuali orang-orang tertentu lah. Tapi kalau orang yang tahu tentang, ada ilmu tentang emas ni, lumbung ni, dia tengok tanah tu, dia tahu jenis jaluran-jaluran emas dan macam mana nak lumbung dia. Dia perlukan air yang banyak, macam mana nak tapis dia, macam mana nak proses dia sampai dia boleh keluarkan emas. Ada lumbung boleh mengeluarkan 5 kilo emas satu hari. One day. Satu hari keluar berapa? 5 kilo. Ada. Emas ni mahal kalau nak dibandingkan dengan garam. Mereka tak boleh beza lah. Garam ni mudah dapat. Ada satu lagi galian yang lebih mahal daripada emas. Dan emas ini umpama tanah jika nak dibandingkan dengan galian tersebut, iaitu logam uranium yang digunakan untuk mengaktifkan nuklear. Makna dia kalau kita rasa emas ni adalah galian yang paling mahal, kita ada tak galian yang lebih mahal daripada emas? Jawabnya ada. Uranium. Logam uranium. Uranium ni kegunaan dia untuk aktifkan nuklear, senjata nuklear. Kuasa dunia sekarang, mana-mana kerajaan dalam dunia sekarang ni, kalau dia ada memiliki nuklear, makna dia kuasa dunia. Seluruh dunia kena tunduk kepada dia. Dalam dunia sekarang ni ada beberapa negara dia yang ada tenaga nuklear ni. Malaysia tak ada. Jadi kuasa-kuasa besar ni pun pandai, kan? Dia ada nuklear, dia tunjuk dia punya power dia. Lepas tu dia buat satu peraturan yang mana dia nak menguasai ekonomi dunia. Dan semua negara-negara lain tak ada pilihan lah, kena ikut lah. Kan? Itu yang mereka nak sebenarnya. Amerika dia ada uranium, ada nuklear. Rusia dan beberapa negara lain. Tapi yang paling banyak dua negara ni lah kuasa besar dunia sekarang. Blok kapitalis satu lagi blok apa? Komunis satu. Mereka ni berebut-rebut lawan ekonomi. China pula sekutu dengan Rusia. Dia nak lawan ekonomi dengan Amerika. Itu biar pergi kat depan lah. Kan? Mereka ni berlumba-lumba dalam nak memiliki senjata nuklear ni. Kekuatan senjata nuklear ni tuan-tuan, macam mana? Macam yang kena kat Hiroshima dulu tu lah. Itu baru sikit dia. Lepas peristiwa tu, senjata nuklear ni telah diharamkan. Sebab begitu besarnya mudaratnya dan bahaya dia,
diharamkan. Maknanya nak perang macam mana pun jangan guna nuklear, bahaya. Sebab apa? Dia meletup sekali, satu bandar habis. Satu bandar jadi cacat. Satu bandar, bukan satu masa. Nak pulih balik itu makan masa berpuluh-puluh tahun. Padang jarak, padang terkukuk. Macam tu. Jadi nak mengaktifkan itu uranium. Uranium ni pula Allahu Akbar. Sebab itulah dia punya harga dia lagi mahal daripada emas. Susah nak dapat. Susah nak dapat. Benda ni dan sangat-sangat sensitif lah. Saya pernah pergi kat Pakistan. Pergi tu rombongan dakwah. Nak pergi ambil zikir dia, tarikat. Lepas tu kita pun tak tahu, orang tempatan pun tak bagi tahu pada kita. Waktu tu halat keadaan tu tak berapa okey. Sebab masa tu ada kes. Dekat situ memang kawasan tu di mana Pakistan, kat tempat Miawali, yang saya ingat tempat ni nama Miawali. Tempat tu memang kawasan pelumbungan, ada kawasan uranium tu. Ada uranium. Jadi kita tak tahu apa, kita macam biasalah, kita buat hal kita. Tiba-tiba ada roadblock. Memang kena roadblock, terus kena tangkap, masuk lokap. 2 hari masuk lokap, kena soal siasat. Sebab apa? Dia tuduh kita ni pengebom berani mati. Padahal takut mati. Lepas 2 hari kita siasat, lepas tak salah apa pun. Tapi sebab dia adalah syak dia tu. Siapa orang keluar lalu kawasan ni? Kan? Sebab masa tu ada kejadian daripada grup-grup apa ni, IC ke apa tak tahu lah. Ada letupan sikit, jadi dia jaga. Jadi sepatutnya orang luar tak boleh keluar rumah pada ketika tu, kena duduk tempat masing-masing. Bila keluar nak pergi tempat lain, kena roadblock, habis kena tahan. Jadi tempat tu tempat uranium, jadi mana dia akan jaga betul lah. Jadi maknanya galian yang lebih mahal daripada emas dipanggil uranium. Jadi selepas berlakunya peristiwa bom atom, dia ada nuklear tu dekat Hiroshima tu, yang berlaku pada masa sebelum kemerdekaan tu, sebelum Jepun Perang Dunia Kedua diangkat bendera putih tu. Jadi maknanya dia tidak ada peraturan. Sekarang ni dah ada peraturan. Jadi negara yang ada nuklear ni beberapa negara saja. Kuasa besar lah. Amerika dia ada nuklear, dia tunjuk dia punya kuasa besar dia. Semua dia nak ikut cakap dia. Dia punya cakap dia mudah saja. Jual beli minyak semua kena guna dolar Amerika. Kenapa? Dia nak duit atas angin, untung atas angin. Tukar duit dia akan dapat commission. Itu je cerita dia. Sebab apa? Sebab kuasa besar. Sebab ada kuasa, ada nuklear, ada tenaga nuklear. Tapi sebenarnya nuklear ni dia bukan sahaja sebagai untuk senjata je, bukan. Bahkan dia juga boleh digunakan untuk manfaat-manfaat yang lain. Untuk manfaat-manfaat yang lain. Untuk jana elektrik boleh. Pun boleh juga. Lebih menjimatkan apa semua. Boleh. Ada kapal selam yang dibuat dengan tenaga nuklear. Boleh tahan duduk dalam air, tak payah naik. Berbulan-bulan tak payah naik. Ada. Diguna tenaga nuklear. Tak habis-habis. Dia punya power tu. Tapi apa pun ini semua makhluk ciptaan Allah, yang mana semua ni tak boleh buat apa-apa melainkan keizinan, kehendak Allah juga. Walaupun nuklear tu power lagi, macam orang kata nuklear ni power ni, Allah lagi maha berkuasa lah. Allah yang boleh menjadikan nuklear tu memberi manfaat dan mudarat. Dan Allah SWT juga boleh menjadikan nuklear tu tidak boleh memberi mudarat. Allah boleh buat nuklear tu boleh bagi mudarat, dan Allah boleh buat nuklear tu tak boleh bagi mudarat. Sebab nuklear tu makhluk. Dan nuklear tu makhluk. Okay, ada di kalangan mereka sebelum Islam mempunyai adat yang baik dan akhlak yang baik, seperti sifat pemurah, sifat berani, kasih sayang, dan juga mahabbah, kasih sayang, muru'ah, mempertahankan maruah, ada maruah.
Dan selepas memeluk Islam, sifat-sifat ini kekal, ada dalam diri mereka. Ada yang baik kerana mereka memang semula jadi sifatnya baik. Orang yang ada sifat dan akhlak dalam Islam lebih baik daripada orang mempunyai sifat dan akhlak tetapi sayangnya tidak menjadi Islam, tidak memeluk Islam, tidak menyembah Allah. Rugi. Sebab kebaikannya tidak akan dikira bila dia tidak menyembah Allah. Dengan adanya ilmu itu nur, maka dengan ilmu itulah Allah telah menambahkan cahaya kebaikan yang ada padanya. Walaupun sebelum Islam dia sudah menjadi baik, lepas Islam jadi lebih baik. Kerana sekarang dia beramal dengan ilmunya jika nak dibandingkan dengan diri orang itu sebelumnya. Wallahu a'lam. Jadi sampai sekadarnya saja tuan-tuan kuliah kita pada malam ni. Dan apa yang baik sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya, saya tutup majlis tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.